Halo adik-adik, saya adalah Cikgu Susan dan hari ini Cikgu ingin berkongsi bersama adik-adik bagaimana cara untuk skor A+ Kimia SPM 2020. Sebelum kita masuk kepada perkongsian, adakah adik-adik sudah menguasai topik-topik yang mempunyai konsep kimia yang asas seperti struktur atom, persamaan kimia, formula kimia, jadual pekala, ikatan kimia? Ini adalah keempat-empat topik yang ada di tingkatan 4 di mana mereka sangat penting dalam kertas 1, 2 dan kertas 3. Selain daripada itu adik-adik, kita juga harus menguasai topik-topik kesukaan SPM seperti penetralan, hampir tiap tahun ada, kadar tindak balas yang melibatkan 4 faktor, sebatian karbon dan juga termokimia. Sekiranya kita mendapat soalan termokimia, alhamdulillah, memang senang untuk kita full score, dapat markah penuh dalam termokimia ini. Berapakah markah sekiranya saya ingin mendapat A+ di SPM Kimia? Untuk target kita harus mendapat 45 markah untuk kertas 1, 80 markah sekurang-kurangnya untuk kertas 2, dan 45 markah untuk kertas 3 supaya kita akan janji mendapat A+. Sebelum kita masuk kepada perkongsian yang lebih teliti, langkah-langkah yang harus diambil oleh adik-adik adalah apabila membaca soalan struktur dan esei, eloklah kita gariskan kata perintah dan juga kenal pasti markah-markah yang diperuntukkan. Untuk setiap satu markah, 1 poin yang harus diberikan. Dan cuba fahamkan apakah kehendak soalan, tidak mengulang, tidak payah salin penyataan soalan itu. Okey, baiklah. Sekarang marilah kita lihat kepada beberapa contoh kesilapan yang sering kali dilakukan oleh pelajar kita. Pertama sekali, apabila soalan bertanya tentang faktor saiz, penjelasan untuk faktor saiz menggunakan jumlah luas permukaan. Malahan, pelajar memberikan kita luas permukaan sahaja. Ini merupakan contoh jawapan yang tidak lengkap. Contoh yang kedua, apabila soalan bertanya tentang fungsi cawan polistirena, kita berkata tentang mengurangkan kehilangan haba dan bukannya mengelakkan kehilangan haba. Soalan yang ketiga bertanya tentang kenapa larutan A bertindak sebagai elektrolit. Sepatutnya kita bercerita tentang ion dalam elektrolit tersebut ataupun ion dalam larutan tersebut bergerak dengan bebas. Keempat, apabila soalan bertanya tentang pemerhatian untuk logam argentum, jawapan untuk pemerhatian sepatutnya kelabu berkilat dan bukannya warna keperakan. Akhir sekali, apabila soalan tanya kita, kenapakah litium itu menyumbangkan elektron? Kata kekunci untuk litium menyumbangkan elektron seharusnya mempunyai perkataan atom di situ dan bukannya unsur. Kita fokus kepada setiap satu biji atom sahaja untuk melakukan kerja menyumbang elektron. Baiklah, sekarang marilah kita lihat kepada tips umum cara menjawab soalan esei. Sebelum kita mula menjawab soalan esei, apabila kita mendapat kertas soalan, seelok-eloknya kita membuat pemilihan untuk soalan yang mempunyai lebih banyak pecahan markah. Setelah itu, kita akan membaca soalan dengan teliti serta secara menyeluruh. Pada masa itu, gariskan ataupun highlightkan kata-kata kekunci. Satu tips yang selalu kita amalkan, menjawab soalan esei dalam bentuk ayat yang ringkas tapi padat, ataupun jawapan boleh dijawab dalam bentuk jadual sekiranya soalan itu adalah soalan perbandingan. Catatkan semua permintaan soalan supaya jawapan kita tidak akan ketinggalan. Akhir sekali,
Cadangan cikgu, saranan cikgu apabila pelajar menjawab lebih daripada satu soalan esei. Setiap satu soalan esei itu seelok-eloknya bermula dengan sehelai kertas tulis yang baru. Okey, sekarang kita cuba memahami kata kekunci yang penting dan lazim digunakan dalam soalan pemeriksa kimia SPM, biarpun kertas 1 atau kertas 2. Kata kekunci yang pertama, tarifkan, memberikan definisi ataupun apa yang dimaksudkan, merupakan soalan yang senang tetapi pelajar selalu kehilangan markah disebabkan jawapan pelajar tidak bermula dengan kata nama. Sebagai contoh, soalan minta kita memberi tarifan apakah itu perbezaan potensi. Ramai pelajar menjawab, perbezaan potensi ditunjukkan apabila dua elektrologam yang berbeza dicelupkan dalam suatu elektrolit. Di situ kita nampak bahawa pelajar telah lupa bacaan voltmeter yang menjadi kata nama. Itulah menyebabkan kehilangan markah pelajar. Seterusnya kita lihat kepada kata kekunci nyatakan. Untuk menjawab soalan nyatakan, kita hanya beri jawapan yang tepat. Tidak perlu penerangan yang seterusnya. Contoh soalan minta kita nyatakan bahan yang akan menjadi kuning apabila dipanaskan dan putih apabila disejukkan. Kita boleh menjawab dengan menggunakan formula kimia iaitu ZnO atau namanya zinc oksida. Tetapi sekiranya pelajar tertulis zinc 2 oksida yang mana itu bukanlah jawapan lazim, maka 1 markah akan ditolak juga. Seterusnya, kita lihat kepada namakan. Untuk menjawab soalan namakan, kita hanya boleh memberi nama yang betul sahaja. Formula kimia yang betul akan ditolak. Sebab itu bukannya kehendak soalan. Menurut kepada contoh soalan yang sama seperti tadi, tapi kali ini soalan minta kita namakan, maka formula ZnO itu tidak boleh diterima. Sekiranya pelajar menulis zinc oksida dan juga formula ZnO, tidak salah. Akan tetapi, sekiranya jawapan formula itu ada kesilapan. Contohnya, pelajar tulis zinc oksida diikuti dengan ZnO2. Formula yang salah itu akan batalkan jawapan yang betul. Maka ia akan menjadi sangat bahaya. Seterusnya, kita akan lihat kepada kata kekunci jelaskan. Jelaskan maknanya kita akan memberi sebab untuk satu fakta. Contohnya soalan yang ditanya, kenapa ataupun jelaskan kenapa takat lebu bromin adalah lebih tinggi daripada klorin. So, kita punya penjelasan akan berpandukan kepada saiz molekul bromin lebih besar. Lepas itu, saiz itu akan mempengaruhi daya tarikan di antara molekul bromin menjadi lebih kuat. Okey, pelajar kena perhatikan di bahagian ini oleh kerana poin yang kedua kita ceritakan tentang daya tarikan. Maka, kata kekunci yang digunakan itu seharusnya lebih kuat atau lebih lemah. Lihat kepada keadaannya. Dan tidak boleh kita gunakan lebih tinggi, lebih rendah. Sebab untuk daya tarikan, kita tidak ukur dari segi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Oleh kerana daya tarikan di antara molekul itu lebih kuat, maka poin ketiga kita akan ceritakan haba yang diperlukan itu lebih banyak. Kenapa kita perlukan haba lebih banyak? Kita perlukan haba ini untuk mengatasi daya tarikan di dalam bromin tadi. Untuk kata kekunci yang seterusnya, sekiranya kita nampak perkataan huraikan. Ini biasanya soalan yang terdapat di bahagian soalan esei. Terutama sekali, huraikan satu eksperimen.
Tetapi pelajar tidak payah risau apabila soalan minta kita huraikan, biasanya dia akan bagi tahu kita apakah kehendak yang kita perlu huraikan. Dan rata-ratanya kita akan fokus kepada prosedur, peralatan bahan ini dua memang wajib. Dan seterusnya dia akan minta kita mungkin bagi bersamaan seimbang ataupun perhitungan, pemerhatian, penerangan. Satu perkara yang pelajar harus perhatikan di sini, kalau dalam soalan huraian tersebut, pelajar diminta bersertakan gambar raja berlabel, maka 2 markah akan diberikan kepada gambar raja berfungsi serta berlabel dengan tepat. Sekiranya dalam soalan itu Anda tidak nampak gambar raja berlabel diperlukan, maka kamu lukis gambar raja setakat sebagai satu guideline sahaja. Kamu tidak akan diberi sebarang markah. Okey, kena perhatikan di situ. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada soalan wajaran. Okey, kita akan lihat kepada soalan wajaran yang mana dia merupakan soalan kebat. Satu contoh yang Anda nampak di sini, diberi satu gambar raja tentang polimer, plastik botol. Okey, adakah polimer yang ditunjukkan dalam gambar raja ataupun dalam foto itu bermanfaat kepada manusia? Wajarkan, bincangkan. Pelajar boleh memberikan jawapan iya, juga boleh memberikan jawapan tidak. Apa-apa jawapan cadangan pelajar itu harus disokong oleh sebab-sebab yang munasabah. Contohnya, sekiranya pelajar kata iya, botol ataupun polimer ini bermanfaat, Anda mendapat 1 markah. Untuk menjelaskan kenapa, pelajar mungkin boleh bagi tahu kita, plastik botol ini ataupun polimer ini boleh dihasilkan, digunakan untuk menghasilkan bahan inovasi yang baru. Boleh dikapit ataupun boleh digunakan untuk menghasilkan selipar supaya berjalan dalam keadaan yang basah, tetapi ia tidak memasahi sokin kita. Contohnya macam itu. Sekiranya pelajar bagi wajaran tidak, maka ulasan pelajar itu seharusnya berfokus kepada jenis-jenis pencemaran yang mungkin dihasilkan oleh polimer yang ditunjukkan dalam gambar raja. Ataupun pelajar boleh menceritakan, mengulaskan tentang banjir kilat yang disebabkan oleh polimer yang ditunjukkan dalam gambar raja tersebut. Seterusnya, kita nampak kata kekunci bandingkan. Okey, untuk soalan yang bandingkan, pelajar boleh menjawab dalam bentuk jadual. Sekiranya Anda tidak mau dalam bentuk jadual pun tidak apa, guna ayat. Tetapi kita harus menggunakan kata kekunci lebih. Contohnya soalan minta kita bandingkan kadar tindak balas untuk eksperimen A dan eksperimen B. Kita harus mengatakan bahawa kadar tindak balas eksperimen A lebih tinggi berbanding eksperimen B. Dan bukannya kadar tindak balas A tinggi sementara kadar tindak balas B rendah. Sebab ayat sedemikian tidak melambangkan atau tidak menunjukkan sebarang perbandingan. Kita mesti menggunakan perkataan lebih. Okay, lebih tinggi, lebih rendah, lebih kuat, lebih lemah, dan sedemikiannya. Seterusnya kita akan lihat kepada soalan ramalkan. Kata kekunci yang seterusnya ialah ramalkan. Pelajar disarankan untuk menggunakan perkataan lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan, dan tidak boleh menggunakan simbol matematik yang Anda nampak di atas skrin hadapan Anda. Ada 2 cara untuk menjawab soalan ramalan. Sekiranya Anda tahu, contohnya asid pertama yang digunakan ialah asid hidroklorik. Haba penetralan yang dihasilkan, contohnya negatif 55 kJ per mol. Untuk ulangan eksperimen yang seterusnya, Anda diberi asid sulfurik, sama kepekatan, sama isi padunya.
Kita tahu bahawa asid sulfurik itu adalah asid diprotik. Maka haba penetraan itu boleh menjadi negatif 110. Anda ambil negatif 55 darab 2. Akan tetapi, sekiranya ulangan eksperimen yang kita guna ialah asid etanoik dan kita tidak menjalankan sebarang penghitungan, kita tidak tahu nilai haba penetraan untuk asid etanoik tersebut, maka kita menggunakan haba penetraan asid etanoik lebih rendah daripada negatif 55. Jangan pula kita pandai-pandai letak nilai di situ, negatif 50, negatif 40 kilojoule per mol. Sekiranya nilai itu betul, ikut nilai teori, Anda selamat. Tapi apabila nilai itu salah, jawapan Anda diberikan markah kosong. Okey, soalan yang seterusnya. Kata kekunci yang seterusnya, kita lihat kepada hitungkan, tentukan. Ini adalah soalan pengiraan. Anda harus ingat, unit akhir itu adalah wajib. Langkah kerja amatlah diperlukan. Kenapa? Kadang-kala apabila kita buat pengiraan menggunakan kalkulator, apabila kita transfer jawapan kita daripada kalkulator ke atas kertas tulis, mungkin kita melakukan kesilapan. Dalam kalkulator itu, tunjukkan 0.005. Malangnya, pelajar menulis 0.5. Sekiranya kita ada langkah kerja, maka pemeriksa akan cek langkah kerja itu dan Anda selamat. Satu lagi soalan yang sering pelajar tanya dengan cikgu. Berapa titik perpuluhan yang harus saya letakkan? Well, untuk kimia, paling banyak kita selalu nampak dalam pemakahan adalah 3 titik perpuluhan ataupun 3 angka berarti. Mari kita lihat kepada soalan lakarkan. Pelajar disarankan untuk melukis ataupun melakar lakaran kamu dengan menggunakan freehand. Tapi pastikan freehand pun janganlah berlekuk-lekuk macam itulah, kasih licinlah sikit kan. Apa yang kita harus ada dalam lakaran kita? Pertama sekali, pemeriksa akan cek sama ada kita mempunyai tajuk dan unit yang betul pada kedua-dua paksi. Kemudian bentuk lakaran itu, bentuk graf itu seharusnya betul. Kita ada 3 bentuk lakaran. Lengkung untuk topik kadar tindak balas biasanya, garis lurus untuk haba pembakaran, bentuk tangga biasanya untuk naftalena ataupun acetamide yang graf pemanasan tersebut. Dan akhir sekali, label itu amat penting. Biasanya kita sarankan kepada pelajar apabila Anda meletakkan label Anda, letaklah di kawasan cerun itu, bukannya di kawasan mentatar. Setelah tamat kita lihat lakaran, sekarang masuk pula kepada plot. Okay, kita lukis graf pula. Okay, apabila kita memplotkan graf, seharusnya menggunakan kertas graf. Kertas graf itu jangan pula Anda menggunakan kecil-kecil, jangan pula lukis graf itu kecil-kecil, mestilah melebihi sekurang-kurangnya 50% kawasan graf tersebut. 3 marka yang kita berikan kepada lukisan graf, plotkan graf. Marka yang pertama fokus kepada label yang betul di kedua-dua paksi. Label yang kita mesti ada 3 perkara. Perkara pertama ialah tajuk, kedua unit dan ketiga skala itu mesti betul. Jangan pula kita bagi skala yang ganjil pula. Kemudian poin yang kedua, kita akan lihat kepada pindahan data. Apa-apa nilai angka yang Anda dapat dan catatkan dalam jadual dalam soalan yang sebelumnya itu harusnya dipindahkan dengan tepat ke atas kertas graf. Marka ketiga, kita akan lihat kepada bentuk graf yang betul, iaitu bentuk garis lurus, lengkung ataupun tangga.
Okey, untuk garisan lengkung, 2 topik yang termasuk, 1 haba pembakaran, kedua kadar tindak balas, di mana paksi X itu menggunakan unit 1/T iaitu S-1. Untuk lengkung, untuk lengkung biasanya melibatkan kadar tindak balas. Dan untuk graf tangga itu adalah graf pemanasan ataupun graf penyujukan naphthalene dan acetamide. Satu tips yang boleh membantu pelajar sekiranya anda telah habis melukiskan graf ataupun memplotkan graf anda, cuba anda cek. Kalau terdapat beberapa titik terlari jauh daripada lakaran ataupun daripada lengkung kamu, daripada graf kamu, tolong cek balik titik-titik tersebut. Kemungkinan besar anda telah membuat pengiraannya salah. Tips yang kedua, sekiranya anda tidak mendapat graf lengkung, tidak mendapat graf garis, tidak mendapat graf tangga, kamu dapat graf yang lain-lain pula, tolong cek balik data kamu itu. Ada kemungkinan pengiraan salah telah dilakukan. Dengan cara itu, anda akan lebih selamat untuk kehilangan markah. Seterusnya, satu lagi soalan yang mudah untuk kita dapat 3 markah penuh. Saya panggilnya sebagai soalan berbentuk KPI. Apa itu KPI? Kaedah pemerhatian inference. Dalam versi English, saya panggilnya sebagai soalan AMOI, MOI, Method Observation Inference. Soalan berbentuk ini selalunya diminta dalam bentuk soalan pengesahan, ujian kimia, dan seterusnya. Dan biasanya banyak terdapat di topik garam. Topik garam. Bagaimanakah bentuk soalannya? Mungkin soalan itu kamu telah melakukan sesuatu eksperimen ataupun diberi bersama kimia di mana anda diberi asid dan logam reaktif. Seterusnya anda menghasilkan gas tidak berwarna. Gas tidak berwarna ini diperhatikan dari segi gelembung gas tidak berwarna terhasil. Maka soalan minta kita untuk melakukan ujian pengesahan apakah gas yang telah dihasilkan. Untuk menjawab soalan KPI adalah penting bahawa dalam kaedah itu selain daripada kata kekunci, kita juga harus kasih masukkan bahan reagent macam kayu uji, kertas litmus, apa-apa larutan reagent yang harus digunakan. Memandangkan soalan berikan kita logam reaktif dan asid, semua pelajar seharusnya tahu bahawa gas yang dihasilkan itu ialah gas hidrogen. Untuk menjawab kaedah, kita masukkan kayu uji menyala. Itu ialah kata kekunci, masukkan itu ialah kata kekunci. Kayu uji menyala merupakan reagent untuk menguji gas tersebut. Maka ayat pertama itu, masukkan kayu uji menyala ke dalam tabung uji yang mengandungi gas tersebut. Apakah pemerhatian anda untuk markah kedua? Bunyi pop dihasilkan. Apakah inference untuk bunyi pop tersebut? Gas hidrogen dihasilkan. Maka begitulah kita menjawab soalan KPI. Setelah kita tamat garis panduan untuk kertas 2, marilah pula kita lihat kepada garis panduan untuk kertas 3. Terdapat 11 kemahiran saintifik yang biasanya menguji pelajar untuk bahagian soalan struktur. Setiap satu kemahiran itu akan menyumbangkan 3 markah kepada kita. Dan biasanya soalan struktur itu tidaklah susah. Hanya pelajar kena perhatikan cara menjawab. Cikgu akan memberikan beberapa contoh yang terutama sekali yang penting dalam kertas 3. Bagaimanakah cara kita menjawabnya supaya tidak kehilangan
marka. Seperti contoh hipotesis, ramalan, definisi secara operasi, dan seterus untuk esei bahagian kertas 3, biasanya kita akan fokus kepada 6 perkara. Perkara pertama sehingga perkara kelima, setiap satu perkara itu akan memberikan kita 3 marka. Penjadualan tata itu akan menyumbangkan 2 marka kepada bahagian esei kertas 3 kita. Dan seterusnya, cikgu juga kongsikan satu jadual di mana peralatan ataupun bahan yang biasa kita gunakan berserta dengan ketepatan titik bacaannya. Perhatikan kepada biuret. Dia seharusnya mempunyai 2 titik perpuluhan. Jika pelajar mendapat bacaan kosong, eloknya letak 0.00. Kalau tidak, kita akan ditenda dengan potongan 1 marka sekiranya alat radas itu tidak memberikan titik perpuluhan yang tepat. Baiklah, kita akan lihat kepada perkara yang pertama, kemahiran saintifik yang pertama, iaitu hipotesis. Untuk kertas 2 atau kertas 3, cara menjawab adalah sama. Hanya berbeza ialah dari segi skor. Untuk kertas 3, jawapan hipotesis yang tepat akan mendapat 3 marka, manakala di kertas 2 Anda hanya mendapat 2 marka. Bagaimanakah untuk kita mendapat 3 marka hipotesis itu? Ingat, hipotesis haruslah ikut hala 7 Mr. MR. Manipulasi terlebih dahulu diikuti dengan responding, bergerak balas. Kedua, kita tidak boleh menggunakan perkataan neutral seperti apa? Mempengaruhi, berbeza, sebab perkataan macam ini tidak menunjukkan hala 7 pemboleh ubah dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Kita tidak nampak apa yang berlaku di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita lihat kepada contoh. Katakan soalan itu minta kita tuliskan hipotesis untuk satu kadar tindak balas, satu eksperimen yang menguji kadar tindak balas melibatkan suhu. Jadi, dalam eksperimen itu, suhu merupakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan kadar tindak balas itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Maka untuk 3 marka, kita mesti sebut tentang manipulasi terlebih dahulu, iaitu suhu. Dan setiap satu pemboleh ubah haruslah diikuti dengan hala 7, iaitu semakin tinggi ataupun lebih tinggi. Lebih tinggi suhu, lebih tinggi kadar tindak balas. Kita nampak suhu sebagai manipulasi, diikuti dengan kadar tindak balas sebagai responding. Sekiranya jawapan kita terbalik, kita sebut kadar tindak balas terlebih dahulu, diikuti dengan suhu, maka Anda akan ditolak 1 marka secara tidak langsung. Sekiranya pelajar kata suhu tindak balas, bahan tindak balas mempengaruhi, itu akan menyebabkan 1 marka lagi hilang. Dia hanya akan memberikan kita 1 marka sahaja. Untuk menjawab penyataan masalah pula, sebenarnya soalan ini sangat mudah. Sebab setiap satu eksperimen itu pasti akan memberikan kita tujuan. Kita mencari dalam soalan itu, dalam penyataan itu, kita cari kata kekunci untuk mengkaji, untuk menghitung, untuk menentukan. Perkara ini adalah ayat permulaan untuk tujuan. Ambilkan ayat dalam tujuan tersebut dan kita kasih buangkan perkataan untuk mengkaji. Digantikan dengan apakah, bagaimanakah. Kemudian ayat dalam tujuan itu salin semula. Lepas kita buang untuk mengkaji, kita gantikan dengan apakah. Kemudian kita salin balik kesan suhu HCl dalam kadar tindak balas tersebut
dan diakhiri dengan tanda soal. Maka dengan ini kita telah menghasilkan satu penyata masalah yang 3 markah. Senang sahaja. Untuk bahagian pemboleh ubah, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas bolehlah didapati daripada tujuan eksperimen tersebut. Biasanya, tujuan akan bermula dengan pemboleh ubah dimanipulasikan diikuti oleh pemboleh ubah bergerak balas. Untuk pemboleh ubah tetap, pastikan ia tidak berubah biarpun kita mengulangi eksperimen untuk 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Ini adalah perkara yang senang. 3 markah untuk bahagian struktur dan 3 markah untuk bahagian esei. Baiknya, seterusnya kita akan lihat kepada soalan pemerhatian. Cara menjawab adalah sama di kertas 2 dan juga kertas 3. Perkara yang harus kita perhatikan untuk menjawab soalan pemerhatian, tulis apa yang dapat kita perhatikan secara fizikal. Maknanya, sekiranya saya boleh nampak saiz berubah, maka saya akan kata saiz menjadi lebih menipis ataupun lebih tebal. Katakan dia minta kita bagikan perhatian sekiranya gas dihasilkan. Adalah salah sekiranya kita kata gas hidrogen dibebaskan. Bukan kita nampak pun gas hidrogen itu. Ataupun kita kata gas tidak berwarna dihasilkan. Mana kita nampak? Kita nampak gelembung tidak berwarna. Seterusnya, sekiranya soalan pemerhatian itu minta perubahan warna, maka kita mesti sebut warna asal dan juga warna akhir. Contoh di sini, warna asal kuprum 2 sulfat adalah berwarna biru, biarpun tidak mengalami perubahan. Maka kita akan kata warna biru larutan kuprum 2 sulfat tetap biru. Ataupun kalau ada perubahan, kita akan kata larutan biru kuprum 2 sulfat menjadi tidak berwarna. Dan bukannya bagi tahu kita, ia menjadi tidak berwarna begitu sahaja. Salah. Baiklah adik-adik, sekarang kita beralih pula kepada DSO, killer question, soalan yang dibenci oleh kebanyakan pelajar. Definisi secara operasi tidak ada susah. Sebenarnya soalan ini senang sahaja, kita hanya perlu ingat apa yang telah kita lakukan sehingga kita nampak, sehingga kita perhatikan sesuatu perubahan. Contohnya, DSO minta kita pengkumbalan. Apakah yang dimaksudkan secara definisi pengkumbalan? Jadi, tanya diri kita apa yang telah kita lakukan. Kita telah memasukkan asid lemah ke dalam susu getah. Setelah kita kasih masukkan asid ke dalam susu getah, dengan serta-merta kita akan nampak pepejal putih. Dan bukannya kita nampak proses pengkumbalan tersebut. Kita nampak pahan pepejal putih terbentuk di depan mata kita. Dengan itu, DSO kita ialah apabila asid dimasukkan dalam susu getah, pepejal putih terbentuk. Ini adalah jawapan untuk DSO pengkumbalan getah. Jadi kalau pelajar tulis pengkumbalan untuk menggantikan perkataan pepejal putih dalam kertas 3, Anda akan ditendang dengan tolak 2 markah. Dia hanya bagi kita 1 markah sahaja sebab jawapan yang salah yang ditunjukkan di skrin hadapan Anda itu merupakan definisi umum sahaja. Baiklah adik-adik, untuk bahagian bahan dan ratas pula, pelajar sering tanya cikgu, "Cikgu, adakah kedua-dua bahan ini perlu diasingkan ataupun digabungkan?" Mana-mana saja pun boleh. Sekiranya Anda dapat asingkan, asingkan saja.
Okay, hanya satu perkara yang untuk kita memudahkan kita untuk ingat, bahan itu digunakan sekali sahaja. Radas boleh digunakan balik-balik. Tidak salah sekiranya kita kasih gabungkan sahaja, jangan susah hati. Yang penting, apa yang diperlukan dalam eksperimen itu semua ada. Ada kalanya, pelajar yang suka melukis gambar raja berlabel. Gambar raja yang dilukis secara berfungsi dan juga ada label dengan selengkapnya boleh membantu pelajar sekiranya bahan atau radas yang tertinggal, yang lupa Anda tuliskan pada bahagian alatan radas. Kalau Anda suka melukis gambar raja yang cincai sahaja, tidak berguna sebab gambar raja yang cincai itu tidak menyumbangkan sebarang markah kepada Anda, tidak membantu Anda langsung dalam bahagian alat dan bahan. Okey, seterusnya kita lihat untuk bahagian prosedur. Ini pun pelajar banyak komplain, susahlah cikgu untuk menjawab bahagian prosedur. Begini, Anda ingat sahaja. Okey, pertama sekali, jangan pula kamu lukiskan gambar raja berlabel dan kamu tulis ayat begini. Susunan alat radas di atas dirujuk. Tiada markah itu. Untuk kimia, pelajar seharusnya gunakan ayat untuk memberitahu pemeriksa cara menyusun peralatan, cara mengukur larutan, cara tuang larutan dari mana ke mana. Setiap langkah itu Anda tulis sahaja dalam bentuk ayat yang ringkas. Tidak payah ayat yang bombastik pun, bukan kita buat karangan panjang-panjang. Biarlah ayat itu ringkas, tapi banyak, is okay. Kemudian cek pula dalam prosedur Anda, adakah pelajar telah sebut pemboleh ubah dimanipulasikan sekurang-kurangnya 2 kali. Maknanya, eksperimen pertama saya menggunakan suhu asid 30 darjah Celcius. Kemudian saya ulangi eksperimen dengan menggunakan asid 40 darjah Celcius. Jadi saya ada 2 pemboleh ubah dimanipulasi di situ. Kemudian cek lagi, adakah Anda telah catatkan pemboleh ubah bergerak balas? Mungkin ia adalah sejenis pemerhatian ataupun ia merupakan ukuran massa kah, ukuran size kah, ukuran diameter kah, itu merupakan kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian cek lagi prosedur kita. Adakah pelajar telah masukkan tentang langkah-langkah keselamatan? Contoh yang pertama, sekiranya kita menggunakan logam pepejal dalam bentuk pepejal, kita masukkan logam E sehingga berlebihan. Perkataan sehingga berlebihan itu sebenarnya merupakan langkah-langkah keselamatan. Kenapa? Kita tidak nampak ion dalam larutan, tetapi kita boleh nampak pepejal itu masih boleh larut dalam asid atau tidak. Untuk memastikan tindak balas kimia telah lengkap. Satu contoh lagi langkah-langkah keselamatan. Ulangi eksperimen langkah 1 ke langkah 2 ataupun langkah 1 ke langkah sekian-sekian sebanyak 3 kali dan nilai purata dihitungkan. Maknanya, pemboleh ubah dimanipulasikan yang pertama itu Anda lakukan sekurang-kurangnya 3 kali supaya nilai ataupun pemboleh ubah bergerak balas yang kita dapati itu lebih cepat nilainya. Itu pun dikira sebagai langkah keselamatan. Baiklah adik-adik, kita lihat pula dengan penjadualan data. Ini lagi senang 2 markah itu. Kita buat dalam bentuk jadual. Jadual yang pertama,
Lajur yang pertama itu selalu kita fokus kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang kita perlu buat ialah tajuk dan unit untuk pemboleh ubah dimanipulasikan harus dilengkapkan. Kemudian semua pemboleh ubah dimanipulasikan itu harus dilengkapkan. Contohnya, sekiranya kita menggunakan suhu asid sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan, tajuknya ialah suhu asid sulfurik. Contohnya, unit ialah degree Celsius. Kemudian kita lengkapkan bahagian pemboleh ubah dimanipulasikan 30, 40, 50, 60 dan 70. Sekiranya itu adalah nilai untuk suhu kita. Kemudian lajur yang kedua, kita letak sahaja tajuk dan unit untuk pemboleh ubah bergerak palas. Dan kita tidak perlu mengisi jawapan untuk bahagian pemboleh ubah bergerak palas. Cukup ada tajuknya, ada unitnya. Itu saja untuk memudahkan kita ataupun membolehkan kita mendapat 2 markah di bahagian penjadualan data. Baiklah adik-adik, kamu adalah amazing, awesome, fantastic and doing a great job. Kita sudah hampir ke penghujung perkongsian bengkel skor A+ kimia SPM kita. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang setia masih berada dengan cikgu di hadapan skrin anda. Sebelum cikgu mengakhiri, cikgu ingin membuat sedikit perkongsian lagi, sedikit peringatan mesra lagi kepada anak-anak kita yang bakal menduduki SPM Kimia 2020. Jangan risau adik-adik, anda pasti boleh mendapat A+. Sebelum kita berakhir, eloklah kita ingat, 1. Kita mesti selalu berfikiran positif. Janganlah berfikir negatif, benda itu bukannya susah. Kita haruslah buat praktis berkali-kali. Dengan keizinan Tuhan, kita pasti boleh mencapai hasrat kita. Kedua, apabila kita berulang kaji, eloklah kita set target masa untuk setiap satu bentuk soalan kita. Untuk soalan objektif, biasakan diri dalam 1 jam itu wajib menghabiskan ke 50 soalan objektif. Kerana biasanya 15 minit yang ekstra itu adalah untuk kita menghitamkan borang OMR. Kalau kita tidak tetapkan rules and regulation ini, syarat-syarat begini, selalunya pelajar akan komplain lah cikgu tak cukup masa untuk kita hitamkan. Sebab kita tidak pernah praktis cara untuk kita kekalkan masa kita. Kedua, untuk bahagian struktur, terutama sekali di kertas 2, tetapkan satu soalan yang 10 markah itu maksimum 15 menit wajib menghabiskan soalan tersebut. Jangan berlengah-lengah, jangan berfikir apa-apa di situ, mau mimpilah, harapkan jawapan jatuh dari langit, jangan. Kalau tidak boleh buat, stop, buat ulang kaji balik topik itu yang kamu lemah. Seterusnya untuk soalan esei, biasanya satu soalan esei adalah 20 minit. 20 menit sahaja. Tetapkan masa itu apabila kita membuat ulang kaji. Dan seterusnya, pastikan anda membaca soalan terlebih dahulu dengan teliti sebelum anda menjawab. Jangan kelam kabut. Kadangkala apabila kita kelam kabut, kita akan baca soalan dengan salah. Atau kita akan kehilangan kata kekunci yang penting itu sebab kita nervous. Jadi, steady sahaja. Akhir sekali, selalu berdoa kepada Tuhan masing-masing sebelum kita memulai
menurunkan jawapan di kertas tulis. Insya Allah kita akan mendapat markah yang sebaik mungkin, A+. Itu dalam pegangan tangan anda. Baiklah adik-adik semua, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana masih kekal bersama dengan cikgu. Cikgu berikan satu love besar dan cikgu doakan agar semua pelajar akan mendapat A+ dalam kimia SPM anda pada tahun 2020. Di sini anda akan nampak satu QR code. Itu adalah QR code untuk masuk ke dalam YouTube channel cikgu. Cikgu akan sentiasa upload bahan-bahan rujukan ataupun video-video yang membantu anda membuat ulang kaji. Kalau pelajar minat, kalau pelajar ingin mengikuti YouTube cikgu, anda boleh scan QR code itu, subscribe cikgu punya YouTube channel dan jangan lupa tekankan bel ting-ting supaya setiap kali cikgu upload bahan yang baru, anda adalah orang pertama untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Akhir sekali, good luck for your SPM. Do the best for yourself. A+ for your chemistry. Sekian, terima kasih.